Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak berhasrat menjadi hub penerbangan dunia selepas mempunyai syarikat penerbangan sendiri. Perinciannya kita bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sarawak akan mengguna pakai model penerbangan seperti di Dubai, Emiria Arab Bersatu, UAE dalam usaha membangunkan sektor penerbangannya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, beliau mahu Bandaraya Kuching menjadi hub utama penerbangan apabila syarikat penerbangan milik Sarawak mula beroperasi kelak. Menurut Premier, dengan menggunakan pakai strategi yang sama bagi penerbangan Maswing yang akan diambil alih oleh kerajaan negeri, ia akan berupaya memberi nilai tambah dalam pembangunan ekonomi khususnya untuk sektor pelancongan. Beliau memaklumkan proses pengambil alihan penerbangan itu dijangka dimuktamadkan pada suku kedua atau ketiga tahun ini. Premier berucap pada majlis perasmian sebuah hotel bertaraf 4 bintang di Kuching. Sementara itu, beliau turut menyatakan bahawa Sarawak berhasrat untuk menghubungkan Kuching terus dari Pulau Jeju, Korea Selatan apabila Bandaraya Kuching secara rasmi diisytiharkan sebagai geopark pada 2026. Ia selari dengan usaha kerajaan untuk memperluaskan perhubungan Sarawak dengan negara luar menerusi sektor penerbangannya. Sarawak kini memberi tumpuan terhadap usaha menghapus penyakit kanser pangkal rahim atau kanser serviks menjelang 2030 melalui pemerkasaan vaksinasi dan pemeriksaan awal. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, kanser serviks antara masalah kesihatan utama dalam kalangan wanita ketika ini. Walau bagaimanapun, katanya, penyakit tersebut boleh dicegah melalui suntikan vaksin HPV pada usia remaja. Saringan kanser serviks secara berkala menggunakan kaedah ujian PCR juga amat digalakkan sekurang-kurangnya 2 kali di antara umur 30 hingga 65 tahun. Jelas beliau, ujian PCR yang juga digunakan untuk saringan COVID-19 adalah bagi menggantikan kaedah ujian pap smear kerana ia jauh lebih berkesan dan tepat dalam mengesan kanser serviks. Dato' Amar Dr. Sim juga memberitahu pihaknya kini bekerjasama rapat dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk melaksanakan program-program berkaitan bagi memberi kesedaran kepada golongan wanita di Sarawak tentang kanser serviks sekaligus menggalakkan mereka tampil membuat saringan awal. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas merasmikan program Ultimate Adventure Trail Guide di Kuching. Baik, komunikasi terbuka merupakan cara terbaik bagi penduduk luar bandar untuk terus menikmati hubungan baik dengan semua pihak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, platform sedemikian memberi ruang untuk mengutarakan idea bagi jalinan kerjasama ke arah pembangunan dan kemakmuran yang lebih baik. Beliau memberikan nasihat tersebut dalam sesi Randau Solidarity Community di Rumah Linggan, Sait Sengalang Debak di bahagian Betong. Tambahnya, perpaduan dalam kalangan penduduk juga penting bagi memastikan kelancaran program pembangunan kerajaan. Ini sangat diperlukan selari usaha kerajaan membantu penduduk luar bandar mencapai pendapatan tinggi menerusi penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktiviti dan keuntungan. Sementara itu, pada majlis berlainan di Bukit Saban, Dato' Amar Douglas menyampaikan insentif kepada 50 penuntut institusi pengajian tinggi awam dari kawasan Dun Bukit Saban yang sedang belajar di universiti dan kolej seluruh negara. Produk berasaskan pokok rumbia dan sagu akan dimajukan menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara kumpulan penyelidik dan syarikat tekstil tempatan. Majlis menandatangani MOU antara Crown Sedan Berhad yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Crown Research Zaidil Husaini dengan Diana Ross, Wakil Batik Linut Sedan Berhad telah diadakan di Kuching semalam. Hadir menyaksikan majlis berkenaan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah yang turut merasmikan galeri batik Linut di sebuah pusat komersial di Kuching. Datuk Seri Fatimah dalam ucapannya berkata pembangunan produk berasaskan sagu akan membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di kawasan tengah Sarawak. Sagu yang merupakan elemen anti penuaan kini bukan sahaja digunakan sebagai produk makanan, bahkan penggunaannya diperluas ke industri fabrik dan tekstil termasuk dalam pembuatan batik Linut. Penggunaan lilin dengan sagu dalam reka bentuk batik tempatan bakal menjadi salah satu produk unik Sarawak yang mengetengahkan kreativiti dan inovasi baru.
Penjaja dan peniaga kecil antara kumpulan penting dalam membina ekosistem serta pembangunan ekonomi negara. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata berdasarkan rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia, terdapat 1.5 juta penjaja dan peniaga kecil yang telah berdaftar. Jelas beliau dari jumlah itu, 43% merupakan penjaja bagi kategori makanan dan minuman, manakala 14% dalam sektor perkhidmatan. Menurut Datuk Len, selaras dengan Dasar Keusahawanan Nasional 2030, kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada para usahawan, termasuk penjaja kecil di luar bandar. Apatah lagi, peniaga kecil ketika ini memerlukan anjakan paradigma dalam menghadapi perubahan teknologi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan 20 unit kios penjaja di Bazar Riadah Susu Jambu di Sarike. Datuk Len berharap dengan adanya kios tersebut dapat membantu para penjaja meningkatkan ekonomi mereka. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya dirempuh sebuah kereta di Jalan Pen Borneo berhampiran Simpang Jakar dekat Sarike malam tadi. Pemangku Ketua Polis Daerah Sarike, DSP Benedict Faris Jimoy berkata kemalangan berlaku sekitar pukul 8 malam. Mangsa yang berusia 50 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan dada. Pemandu kereta terbabit pula tidak mengalami sebarang kecederaan. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika kereta berkenaan dalam perjalanan dari Seratok menghala Sibu dan telah melanggar motosikal yang keluar dari simpang sebelah kanan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Sahi. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.